Okey, kembali semula kita dalam Minggu Wanita untuk topik kita pada hari ini itu penyakit angin. Kita tengok BT kita tadi kan, macam orang kata statement tentang penyakit Jadi angin ni. baulah. Betul. Tak, itulah dia. Itu antara benda-benda simptom-simptom sama ada dia keluar dekat sedawa ataupun melalui kat bawah cara tu. lain. Ini dua cara je. Okey, itulah. sebab tu kita nak cakap dengan pakar. Kita ada Puan Nur Liana binti Auluddin iaitu pegawai Diabetic Hospital Selayang Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, Pak. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih Puan sudi datang ke studio kami untuk kita bincangkan tentang penyakit angin ni. Tadi Abang Norman kata dia makan ubi, dia memang senang masuk dia berangin. Saya kalau makan durian, memang senang masuk berangin. Adakah benar punca-punca angin tersebut? Adakah perkara ini adakah fakta ataupun mitos? Contohnya seperti pengambilan ubi dan juga mungkin buah seperti nangka, pulut, jeruk, durian dan juga sayuran yang sejuk. Adakah itu antara penyebab kepada datangnya mitos kita angin? Okey. Boleh jadi mitos, boleh jadi fakta. Okey. Tapi pertama kita kena faham, manusia ni kan, normalnya sebenarnya bila kita makan, kita minum, even telan air liur pun, bersama-sama dengan makan dan minuman tu sebenarnya kita telan udara sekali. Okey, tu normal. Tu normal. Semua orang buat. So dalam perut kita, udara ni akan slow-slow berkumpul dari perut, dia tolak ke usus, kan? Tapi nak pergi mana? Badan secara semula jadi kena buang, betul? Betul. So sama ada kalau normal dia akan lepaskan di bawah ataupun di atas, burping tu biasa. So yang jadi masalah bila dia dah berkumpul tak boleh keluar. Okey. So bila dia stuck, tu yang bila mana kita ada simptom macam kembung perut, tak boleh lagi keluar. Kalau baby kan, kita nampak dia kembung perut. Orang dewasa kita rasa tak selesa, itu akan datangkan masalah. Lepas tu kalau dia tak boleh keluar lagi, ada orang sakit kepala. Betul tak? Betul. Okay. So bila simptom-simptom tu terjadi, baru kita kata keadaan tu tak normal lah. Tapi ia boleh diredakan dengan banyak benda. Okey. Tapi berbalik kepada soalan, adakah ia sebab pemakanan, kan? Boleh jadi jugalah sebab sama ada jenis-jenis makanan tertentu yang macam Norman cakap ubi dan tu, kita kena faham konsep dia adalah setiap makanan ni, terutamanya makanan yang dia datang dari karbohidrat. Bila kita leraikan dia, ada jenis karbohidrat ni dia tak boleh dicerna. So dia akan hanya diurai bila dia sampai dekat usus besar. So siapa yang urai dia adalah bakteria. Okay. So kalau bakteria ni bila hasil uraian tu, dia akan lagi produce gas. So lagi banyak gas ni, lagi banyak. Karbohidrat tu jenis karbohidrat yang macam mana? Yang susah, rantaian yang polisakaride, oligosakaride. Yang kompleks ke yang ada karbohidrat kompleks, betul. So yang ni kita panggil dia macam kekasaran dalam makanan ataupun gentian dalam makanan ataupun roughage. So roughage ni yang akan diurai oleh bakteria. Dia tak lalu, dia lalu. Kan? Itu yang akan jadi problem. Dari segi, kita bercakap tentang pemakanan. Lagi satu, adakah disebabkan aturan masa kita makan tu mungkin terlalu lambat kita makan. Kita mungkin ada setengah orang kan, dia suka brunch orang panggil. Itu popular. IF lah, itu fasting sekarang kan. Pukul 3 baru makan. Jadi adakah itu antara penyebab kepada orang kata penyakit angin ni? Mungkin juga sebab angin tu dia dah berkumpul dalam badan, lepas tu dia tak boleh nak release. Satu lagi, bila kita dah lambat makan, dalam badan kita memang ada angin semula, jadi ada hidrogen, dia ada oksigen kan. So bila kita cerna makanan, dia akan hadir bersama karbon dioksida, dia tambah. Lepas tu ada gas metana, ada jenis makan dia hasilkan sulfur tu yang bila kita lepas angin kadang-kadang berbau dan macam tu kan. So bila kita lambat makan, kadang-kadang bila sampai time makan tu, kita tak sedar sebenarnya cara kita makan tu tidak betul lah kita kata. Kita makan dalam kadar yang pantas. So cepat sangat. Lepas tu dalam masa yang sama tak perasan kita swallow more air than what we should lah. Kan? Kita lebih banyak angin masuk dalam proses tu. Lepas tu ada orang dia ada habit yang bila dia makan dia sulam dengan air. Kan? Itu cara tu jangan buat. So sambil makan tolak, dia nak cepat dia minum air. Makan kunyah minum air. Maksudnya tak betul lah cara tu. Teknik tu tak betul. Satu lagi cara makan, macam ada orang dia makan lepas tu dia kunyah tak lumat. Laju-laju kan. Lepas tu dia telan terus. Ulas sour lah. Saya selalu cakap kat patient, jangan jadi ulas sour. Kunyah dulu. Slow-slow, take your time. Yang terbaik ikut sunnah. Ikut sunnah, betul. Betul kan? Macam tu. Adakah saya tu makanan ni minuman pula yang berunsurkan kafein. Saya ni suka kopi. Suka sangat. Sama macam saya. Jadi adakah orang kata kafein ni pun boleh buat masuk angin juga, macam teh. Jangan minum teh, nanti masuk angin. Betul. Macam mana tu pula? Dia okey.
antara satu individu kepada satu individu lain, kadar toleransi badan kita terhadap sesejenis makanan tu berbeza. Contoh macam saya dengan Nurul suka kopi. Dalam kopi ada kafein. Saya minum satu hari boleh kata 2 gelas contoh. Nurul mungkin kurang, mungkin banyak. So sensitivity kita terhadap kandungan kafein tu mungkin kita punya threshold dah tinggi. So dia tak bagi efek sangat. Tapi ada orang tu seminggu sekali je dia minum kopi teh, tapi tu pun dah boleh bagi efek sampai pening kepala, tak boleh bangun dan sebagainya. So toleransi individu tu berbeza. Jadi macam mana pula kalau ada yang mengatakan kalau kita ambil full cream, susu full cream milk ni dengan kopi, campur dia boleh cure, boleh stabilizekan balik pengambilan, maksud dia boleh mengurangkan, boleh macam menyembuhkan naturalkan dia lah. Betul. Okey. Dalam susu pula, properti yang penonton semua kena tahu adalah dia ada gula laktosa. Gula laktosa ni kalau kita manusia, commonly around the world, kalau kita ada 100%, 75% manusia ni bila dia semakin dewasa, toleransi dia terhadap gula laktosa tu tadi dah semakin rendah. Sebab tu baby boleh minum susu. Ada orang yang lebih dewasa bila minum susu perut dia meragam. Kan? So sebab kita tak ada dah enzim laktis untuk pecahkan laktosa tadi. So dia kurang kalau semakin membesar. Semakin membesar. Brush saya border tahu tu lah. fakta Kita ni. kata usus kita ada villi. So brush border tu dia dah terhakis bila kita grow up. Sebab tu kita tak tolerate. So soalan tu tadi sebenarnya kalau orang yang selalu berangin, nasihat yang kita selalu beri adalah dia kena cari susu yang rendah laktosa. Berbanding susu krim, susu yang fresh milk kan dan sebagainya. So dia rendah opposite lah. laktosa, tinggi kalsium. Yes. Iklan juga. Jadi mungkin nasihat dan juga tips daripada Puan sendiri untuk kita mengubah suai cara pemakanan kita supaya orang kata tak ada angin-angin ni. Sebab kurangkan supaya kehidupan dia lebih sihat lah selepas ni. Okey, insyaAllah. Kesian makanan tu dia tak sadar orang yang ambil tu. Banyak sangat. Faktor usia pun memainkan peranan juga. Kita kena ingat tu, Jara. Alright. Tipsnya adalah pertama, kalau kita memang sensitif, kita perasan kan bila makan sesuatu benda kita ni cepat berangin, cepat kembung. So bagus kalau kita catat. Tadi biasanya nak datang angin ni, apa yang kita makan adalah dalam 1 ke 2 jam sebelum. Bukan dia lama sangat, tak. Dia baru je. So kita catat apa kita makan tadi. So the next day kita cuba challenge diri kita. Contohlah macam tadi kita rasa macam tadi durian yang salah ni kan. So esok tu jangan makan buffet. Makan durian tu je dulu dalam kuantiti yang sikit. Tengok dia berkesan ke tak. Kan? Esok tu kita cuba test benda lain lah. Tu pertama. Lepas tu tadi of course lah makan ikut sunnah kan. Kunyah lumat, ikut time. Betul. Jangan tunggu lapar baru makan. Lepas tu spreadkan waktu makan kita dalam kuantiti yang kecil tapi dalam selemasa yang tak berapa jauh. So 2-3 jam sekali ada mid morning, ada snack, ada lunch. Saya makan pemakanan macam tu. Dia kerap tapi sikit. Tapi ada angin juga. Tapi ada. Itulah dia. Mungkin Patut usia. Dia punya apa tu lining apa tu? Lining brush border tadi. Brush border. Tinggi lah. Masalah. Kena Tak terima ada hakikat lah. laktis. Saya dah. Okay, makanan-makanan yang dah nyata berangin macam carbonated drinks kan. Memang air bergas, memang dah masuk dah karbohidrat. Karbon dioksida dalam tu. So dah banyak tu angin. apa tu chewing gum? Chewing gum. Yes. You chew gum, actually masa you chew gum tu you swallow Angin. Kembung perut. Kembung perut. Okey, terima kasih banyak Puan Nurliana di atas Sama-sama. perkongsian yang sangat bernas, yang sangat bermakna, memberi pengetahuan juga pada kami di sini, juga penonton-penonton Mingguan Wanita. Jadi selepas ini, Syuhada, Selepas ini kita bersama dengan pakar yang akan bercakap dengan penyakit angin yang lebih mendalam lagi. Okey, sebenarnya selepas ini.